Terima kasih kerana memberi saya ruang untuk turut terlibat menyumbang dalam perbahasan ini berkaitan dengan pindaan kecil kepada Akta Penjara 1995. Secara umumnya, akta ini dipinda untuk memperuntukkan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan lokap di mana-mana balai polis dan bangunan mahkamah sebagai tempat pengurungan orang yang direman di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 hanya melalui pemberitahuan warta. Ianya dipinda dengan memasukkan subsection baru 1A, memberikan menteri kuasa untuk menetapkan lokap, ya, di awal tadi, di mana-mana balai polis dan bangunan mahkamah sebagai tempat pengurungan orang-orang yang tersebut. Persoalannya di sini, apabila pindaan ini diluluskan di mana-mana balai polis dan lokap mahkamah ditetapkan atau diwartakan sebagai tempat pengurungan orang yang ditahan reman, apakah jaminan pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan kes-kes berlakunya kejadian kematian dalam tahanan akan berkurangan atau tidak wujud sama sekali? Apakah jaminan keselamatan seseorang yang direman di bawah akta ini dan juga direman di lokasi-lokasi yang akan diwartakan nanti? Konsen Di-Pertua, bajet 2014 memberikan peruntukan yang besar kepada Kementerian Dalam Negeri, dan saya baca perinciannya ialah antaranya peruntukan untuk membeli kamera litar tertutup untuk kalau tidak silap saya di beberapa lokasi lokap dan juga bilik-bilik soal siasat. Sebelum daripada ini, bila berlaku kes kematian dalam tahanan, antara alasan yang sering kita dengar ialah kamera rosak tidak berfungsi. Ini satu perkara yang bagi saya lah alasan yang tidak boleh diterima pakai, kerana kecuaian ini kecuaian yang berat. Jadi apakah jaminan dengan peruntukan yang baru ini semua lokasi-lokasi yang akan diwartakan ini mempunyai kemudahan pengawasan 24 jam kamera litar tertutup? Karena kes ini dan peruntukan ini agak spesifik, ya. Ianya hanya untuk mereka yang direman 60 hari di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959, bukan untuk kesalahan-kesalahan yang lain, ya. Jadi untuk kesalahan di bawah akta ini selalunya kesalahan yang bersifat jenayah berat, ya. Kalau tidak ada pengawasan dan saya khawatir pertuduhan ataupun pertuduhan terhadap pihak polis akan semakin serius kalau berlaku lagi kejadian kematian. Tuan Sri Di-Pertua, walaupun selepas tempat-tempat ini diwartakan, saya mohon agar pihak yang berkenaan mengambil kira pandangan dan nasihat serta saranan daripada pihak Suhakam. Apakah sarananya yang penting? Sarananya yang penting ialah untuk pihak yang berkenaan, terutamanya pihak polis, kerana walaupun ianya di bawah akta penjara, bidang kuasa menjaga, mengawasi dan menguruskan tempat-tempat yang akan diwartakan ini adalah di bawah bidang kuasa polis, dan pihak penjara tidak ada bidang kuasa sama sekali. Ini kerana agak spesifik, saya katakan awal tadi, ianya hanya untuk mereka yang direman di bawah Akta Pencegahan Jenayah. Jadi dia agak spesifik, maksudnya pihak penjara tidak ada bidang kuasa. Kalau saya salah, mohon pihak menteri perbetulkan kesalahan saya. Tetapi apapun, ya, saranan yang penting ialah pihak yang berkenaan, khususnya pihak polis, mesti memastikan pematuhan penuh dan penguatkuasaan penuh akta kaedah-kaedah lokap dan kod prosedur jenayah untuk memastikan tidak ada lagi berulang kes kematian dalam tahanan. Imej negara sudah terlalu buruk dengan pelbagai tuduhan dan juga kejadian kematian dalam penjara. Saya tidak mahu mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini untuk menunding jari, tetapi saya mengambil kesempatan ini untuk
menyeru pihak yang berkuasa, terutamanya pihak polis, tolong pastikan tidak lagi berlaku kejadian ini. Rekod yang saya terima, ini keterangan daripada Menteri Dalam Negeri sendiri, sejak tahun 2000 sehingga Mei 2013, statistik kematian yang berlaku kerana pelbagai perkara, bukan hanya perkara kematian yang tidak diketahui sebabnya, statistik kematian yang berlaku ialah 231 kematian. Ini imej yang agak negatif kepada negara. Saya menyeru ini bukan kerana ini pandangan mereka yang bukan daripada kerajaan Barisan Nasional, tidak. Ini pandangan daripada rakyat. Orang takut ni masuk penjara, anak aku lepas ni keluar jadi apa? Hidup tak hidup, boleh berjalan tak boleh berjalan. Ini pandangan negatif terhadap pihak polis. Jadi kita minta bila berlaku pindahan ini, kita guna kesempatan ini untuk memastikan prosedur yang jelas dipatuhi. Ada kaedah yang jelas pengurusan lokap, patuhi pengurusan itu. Dan jangan kita juga jadikan alasan untuk orang terus menuduh pihak polis terlibat dalam amalan rasuah semasa menguruskan tahanan dalam reman. Ini juga salah satu tuduhan yang sering berlaku terhadap institusi polis. Saya anak polis, saya juga terasa kalau bila institusi ini diselar dan difitnah atau dikatakan macam-macam oleh orang awam dan orang umum yang tidak faham tentang prosedur pengurusan lokap. Ya, Muhammad, saya terpanggil juga apabila sekarang ni kalau ada tuduhan kena rasuah tu, ya Muhammad, kalau ada buktikan tu, kita ambil tindakan, ya Muhammad, tanpa siapa sekalipun. InsyaAllah, Menteri. Ada, tapi nanti saya bisik pelan-pelan. Silakan, ya Muhammad. Kita juga kita juga mohon agar kerana daripada kalangan kes kematian yang direkodkan dan diperakui oleh menteri ialah kes kematian yang melibatkan masalah kesihatan. Jadi walaupun mereka ini ditahan, belum dituduh ditahan untuk siasatan, mereka tidak layak dilayan seperti mana hayawan. Keperluan perubatan harus disediakan segera. Jangan tunggu sampai peguam minta dekat hakim, dekat magistrat. Ni kadang-kadang baru kita nak minta, baru dia bagi. Itu pun kes dah jadi terlampau teruk. Kadang-kadang kes asma, Tan Sri yang dipertua kes yang segera. Kita nampak tak ada apa. Tak tahu esok pagi dah terbengkang, tiada nafas. Kena dekat orang, tak apa. Kena dekat diri sendiri, kena dekat adik-beradik kita, baru kita nak sedar. Orang belum tertuduh apa-apa, belum terbukti bersalah, mati kita kata macam-macam lagi. Mereka yang pernah ditahan sama ada di bawah atau yang penahanan tanpa bicara ini faham tentang perkara yang berlaku ini. Tan Sri Dipertua, saya juga nak mengambil kesempatan ini sedikit untuk membicarakan tentang sistem pemenjaraan Malaysia. Hanya sedikit sahaja sebagai caranan kepada menteri yang berkenaan. Secara asasnya semangat dan falsafah konsep pemenjaraan Malaysia, pemenjaraan di Malaysia ini ada lebih kurang dua. Satu, ianya merupakan proses pemulihan kepada mereka yang didapati bersalah, khususnya kesalahan kecil, sebagaimana takrifan di bawah Seksyen 5A yang baru kita luluskan semalam, kanun keseksaan yang non-serious offences, semalam baru lulus, dan bukannya di bawah Seksyen 5B yang juga baru diluluskan semalam. Ianya juga merupakan proses untuk menghukum dan memisahkan pesalah tegar daripada masyarakat bagi mengelakkan amalan jenayah ini menular dalam masyarakat. Dua konsep dan falsafah yang berbeza. Jadi kaedah pengendaliannya juga harus berbeza. Kerana itu, fasiliti dan kemudahan di penjara juga harus dipertingkatkan bagi memastikan tercapainya falsafah-falsafah seperti ini. Sudah belum, sudah belum. Ya, saya juga minta kerajaan Malaysia, kerana 2012 kita sudah meluluskan Akta Pertukaran Antarabangsa Banduan 2012 dan kita sedang dalam proses untuk menandatangani perjanjian penukaran banduan subjek tu pejabat peguam negara. Saya ingin menanyakan apakah persediaan kerajaan untuk menerima pulang rakyat Malaysia yang hari ini berada di luar negara dan sudah dijatuhkan hukuman, serta proses pengendalian hukuman tersebut
sama ada penerusan hukuman yang dijatuhkan di luar negara ataupun penelitian semula hukuman yang telah dijatuhkan tersebut. Saya juga ingin mencadangkan sedikit Tan Sri Yang Bertuah kepada pihak kerajaan untuk kita mengadakan pengasingan penjara, diwujudkan 1 atau 2 penjara dengan izin maximum security prison untuk pesalah tegar dan pesalah jenayah berat, dan yang selebihnya adalah pesalah biasa, kerana kita nak mengasingkan antara mereka yang boleh dipulihkan dan mereka yang tidak boleh dipulihkan. Saya juga mencadangkan di masa akan datang kita juga memikirkan pengasingan antara banduan Malaysia dan banduan bukan warga Malaysia. Ini juga penting kerana kita tengok hari ini bagaimana penjara Malaysia dipenuhi oleh warga asing yang banyak mengguna pakai hasil negara dan wang rakyat. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga ingin mencadangkan untuk konsep pemulihan, pusat-pusat pemulihan di penjara-penjara dengan maximum security prison dengan izin ditambah baik dan allowance insentif kepada pegawai-pegawai penjara dipertingkatkan, kerana kita yakin kalau usaha pemulihan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan kepada mana-mana mereka yang menjalani hukuman penjara, khususnya pesalah kali pertama, khususnya kepada mereka yang kadang-kadang melakukan kesalahan di luar keupayaan pemikiran mereka, melakukan perkara akte serius kesalahan tanpa niat mens rea, yang mereka ini masih boleh dipulihkan. Tetapi kalau mereka dicampakkan sekali dalam satu bakul pesalah tegar, mana mungkin mereka dipulihkan. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon agar saranan-saranan yang berkaitan dan juga saranan-saranan yang khusus terhadap pindaan ini dapat dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Sekarang saya persilakan Yang Hormat Dato' Haji Yunus